Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah berjumpa lagi pada pagi ini Ramadan yang keempat. Hari ini adalah hari Jumaat. Sebenarnya hari ini hari yang terbaik untuk berdoa, kerana berbetulan hari Jumaat pula jatuh dalam bulan Ramadan. Kita berpuasa, ya, kedua-duanya ada nas, iaitu hari Jumaat ada satu saat Allah kabulkan doa. Begitu juga tentang puasa, ada hadis yang mengatakan bahawa doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak, insya-Allah. Jadi ambillah kesempatan hari ini untuk memperbanyakkan doa, di samping memperbanyakkan selawat, dan juga membaca surah Al-Kahfi, insya-Allah. Seperti biasa, hari ini kita akan sambung Balighu anni walau ayah, di mana saya akan sambung tafsir surah Saba ayat yang keempat. Surah Saba adalah surah ke-34, dan hari ini sambung ayat keempat, ya. Apa ayat yang keempat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Pendek saja ayat ni. Dia adalah ada kaitan, ya, ada kaitan dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga menceritakan tentang berlakunya kiamat dan manusia akan dibangkitkan semula. Jadi apa tujuan kebangkitan itu? Kenapa Allah membangkitkan manusia selepas kiamat itu? Inilah sebabnya, iaitu liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat, supaya Allah memberi balasan kepada alladzina amanu, kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dua golongan yang berbeza ke ni? Bukan, ya. Orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi boleh jadi ada yang beriman saja tak beramal, dapat balasan tak? Dapat juga. Kan? Macam mana tu? Apa dia balasannya? Ulaika, untuk mereka, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka maghfirah, keampunan, rizqun karim, dan rezeki yang karim. Rezeki yang karim, yang mulia, yang murah. Okey, jadi kalau ikut Ar-Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, dia kata Allah Subhanahu wa taala menyebut allazina amanu wa amilus solihat. Maknanya dua, orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian ganjaran pun Allah sebut dua, iaitu maghfirah dan rizqun karim. Jadi beliau berkata maghfirah ini untuk orang yang beriman. Maknanya kalau dengan iman saja mereka akan dapat maghfirah. Macam mana tu? Sebab Allah sebut dalam surah An-Nisa umpamanya ayat 48, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengampunkan orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampunkan sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Jadi maknanya orang yang menyekutukan, orang yang musyrik, memang Allah tak ampunkan. Tapi orang yang beriman, Allah akan ampunkan sesiapa yang Allah kehendaki. Begitu juga ada hadis yang mengatakan bahawa tidak akan kekal dalam neraka orang yang ada dalam hatinya iman, walaupun sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi. Maknanya itulah dia maksud keampunan tu. Katakan dia beriman, dia percaya, dia beriman kepada Allah, tapi dia tak beramal.
memanglah dia berdosa dan dengan dosanya dia berhaklah diseksa atas dosanya, tetapi akhirnya dia akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan akhirnya dia keluar daripada neraka dengan keampunan Allah dan masuk syurga. Itu kata Ar-Razi, ya. Jadi maghfirah ni dia umum untuk semua orang yang beriman. Manakala rizqun karim ni untuk yang beriman dan beramal soleh. Maknanya mestilah dah ada iman, barulah amal tu jadi soleh. Maknanya bagi orang yang beramal soleh, maka dia akan mendapat rizqun karim. Rizqun karim. Karim ni makna dia pemurah, mulia. Jadi, kenapa Allah sebut rizqun karim tu? Rizqun karim ni dia kata menunjukkan bahawa rezeki yang Allah beri di akhirat nanti datang, diperolehi tanpa usaha. Berbeza dengan keadaan di dunia ni, apa je rezeki dia tak datang menggolek, kan? Kita orang Melayu pun cakap apa? Yang pipis tak datang melayang, yang bulat tak datang menggolek. Ada orang bagi salam pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Okey, jadi itu salah satu maksud rizqun karim ni. Maknanya kurniaan yang diberi daripada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak perlu nak usaha. Kalau kita kat dunia ni nak makan, kan, kena usahalah. Cari duit, lepas dapat duit kenalah beli makanan mentah, balik masak. Jadi apa-apa kena usaha. Hatta kalau orang bagi kat kita pun ada usaha juga, kan, nak dapatkan nak menggunakan rezeki yang diberi tu. Tapi di akhirat nanti tak payah ada usaha apa-apa. Datang je mencurah rezeki siang dan malam, pagi dan petang. Itu maksud rizqun karim. Okey. Dan satu lagi kata Ar-Razi, kenapa maghfirah tu Allah tak sebut maghfirah karim ke maghfirah apa? Tak ada sifat maghfirah. Tapi berbeza dengan rezeki Allah sebut karim. Sebab dia kata maghfirah ni dia satu je, keampunan. Dapat keampunan tu dah komplit lah. Dia tak ada bahagi keampunan ini, keampunan ni, tak ada. Keampunan itu di satu je. Jadi sebab tu dia tak ada sifat. Tak ada ni keampunan jenis ni keampunan jenis ni. Tak ada. Dia satu je. Maghfirah adalah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat keampunan, bebaslah daripada seksa. Okey. Tapi rezeki ni dia kata banyak jenis. Sebab rezeki ni ialah pemberian. Ya. Jadi pemberian ni ada pemberian yang baik dan ada yang tak baik. Macam dalam neraka, mereka diberi juga makanan apa? Tapi pokok zakum. Diberi tu pun kira pemberian, kan? Jadi mereka dapat juga pemberian tu. Ya, tetapi dia bukan karim, seksa. Jadi sebab itu Allah sebut kalau di syurga pemberian yang rezeki yang karim, penuh kemuliaan, penuh kehormatan, datang daripada mencurah-curah sifat pemurah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi itu antara hikmah diadakan kebangkitan semula selepas kiamat. Maknanya menyambung, ya, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang berhak dipuji, yang disebut di awal surah, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Allah yang berhak dipuji dengan nikmatnya yang tak terkira di dunia ini dan tidak putus sekadar di dunia, malah terus bersambung selepas akhirat dengan nikmatnya yang tak berkesudahan. Sahabat-sahabat sekalian, cuba bayangkan,
kita duduk di dunia ni berapa lama? Katalah 60 tahun, ada yang 100 tahun. Selama kita berada di dunia sangat singkat. Walaupun 100 tahun pun sangat singkat. Dan banyak mana amal yang kita sempat lakukan sepanjang hayat di dunia ni? Banyak mana? Tak banyak mana, bukan? Bayangkan kalau setahun puasa penuh Ramadan, sebulan je. Kalau sehari, kalau kita solat tu 5 waktu. 5 waktu tu ambil masa berapa minit daripada 24 jam. Jadi, kalau kita sedekah, katalah kita buat yang wajib, keluarkan zakat kalau kita ada harta. Hanya 2,5% saja daripada harta kita. Jadi maksudnya, kita hidup di dunia ini, usia kita terlalu singkat. Amalan kita terlalu sedikit. Tetapi ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang beriman dan beramal soleh ini di akhirat nanti tidak putus-putus. Kekal abadi. Bayangkan kalau nak bagi seimbang kan, kalau nak bagi seimbang, katalah kita hidup 60 tahun, beramal 60 tahun. 60 tahun kita beramal penuh katakan. Kemudian setiap amalan tu diganda 10 contohnya. Jadi 60 kali 10. Berapa ya? 600 ke? Ustazah ni lemah sikit matematik. Kan? Jadi, katalah kali 10, 6 jadi 600. Baru 600 tahun. 600 amalan tu. Tapi, di akhirat nanti bukan 600. Allah bagi abadi, khalidina fiha abada. Tak putus berterusan, tak ada had. Jadi adakah kita kata sepadan ganjaran yang Allah beri tu dengan amalan yang kita lakukan? Jauh kan? Jauh, tak padan langsung. Itulah dia kemurahan dia. Rizqun karim, memang maha pemurah. Kemuliaan yang tiada batasnya yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya yang beriman. Masya Allah. Itulah ya, kita tak boleh nak bayangkan ya betapa luasnya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hamba-Nya yang beriman dan berusaha untuk melakukan amal yang terbaik. Jadi sahabat, sempena Ramadan ini, sama-sama kita perbaiki amal kita. Ya, kalau dah baik, baiki lagi. Kalau dah banyak, tambah lagi. Kalau kurang, lagilah kena usaha lebih lagi. InsyaAllah, jangan berhenti melakukan kebaikan. Walaupun mungkin kita tidak nampak hasilnya di dunia ini, tetapi yakinlah itulah yang Allah janjikan. Ya Allah menjadikan hari akhirat adalah untuk memberi balasan kepada hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Apa balasannya? Maghfiratun wa rizqun karim. Okey. Kemudian, habis kalau orang tak beriman dan tak beramal soleh tu, apa pula untuk mereka? Ini dijelaskan dalam ayat yang ke-5. InsyaAllah kita sambung esok.